Tan Sri, perkara yang rakyat biasa faham, dan juga apabila kita berbincang dengan meminta pendapat pengamal-pengamal undang-undang kanan, mereka bersetuju betul seperti apa yang Tan Sri sebut. Kes ini sebenarnya amat lemah untuk disabitkan, tetapi dalam keadaan kita berfikir bahawa kes ini lemah, tetapi dengan mengenepikan segala-gala maksim perundangan, mereka ketepikan prinsip-prinsip itu, mereka jalan terus dan seolah-olah dilihat mereka hanya mahu memasukkan Datuk Seri Najib ke dalam penjara, full stop. Jadi dalam keadaan itu, bagaimana rakyat lain yang melihat sejak daripada 1988 dengan kes Tun Salleh Abbas lagi, sistem perundangan kita dipersoal. Saya hidup, Tan Sri hidup pada zaman itu, saya hidup zaman itu. Kita ingat apa yang terjadi pada tahun 1988, disebabkan oleh angkara politik seseorang. Akhirnya sistem perundangan kita ini menjadi satu bualan dan menjadi bahan boneka. Komen Tan Sri. Sistem perundangan, sistem kehakiman kita semenjak lama lagi adalah satu sistem yang kita banggai hingga pada tahun 1988. 1988 ada sejarah yang agak hebat. 1988 juga adalah satu era yang mana ditulis oleh seorang profesor perundangan constitutional law expert, iaitu Profesor MP Jain yang dulu berkhidmat di Universiti Malaya. Seorang pemikir yang agak dahsyat taraf dunia, yang mengatakan sistem perundangan kita, constitutional law kita yang paling tinggi. Dan ini berpunca daripada satu kes bernama John Peter Bertelsen, di mana ini dalam zaman Dr. Mahathir, di mana dua Asian Wall Street Journal punya jurnalis telah disingkirkan keluar daripada negara, dan permit pekerjaan mereka ditamatkan dengan serta-merta tanpa diberi peluang untuk mereka membela diri. Jadi akhirnya kes ini telah pun naik kepada Mahkamah Supreme Court masa itu, Mahkamah Agung, sama dengan Mahkamah Persekutuan sekarang ni. Dan hakim-hakim yang ada di situ termasuk Hakim Salleh Abbas, Yusufi Abdul Kadir, dan kalau tak salah saya Wan Sulaiman. Mereka telah pun menegur kerajaan dan telah pun membenarkan rayuan Bertelsen ni, dan mengatakan itu adalah satu perkara yang silap sebab Menteri Dalam Negeri tidak memberi peluang untuk mereka ini memberi jawapan kenapa mereka tidak bersalah dengan apa-apa tuduhan yang telah pun dilemparkan. Sebab ini adalah satu kebenaran ataupun permit yang sudah ada, is a revocation. Jadi kes itu dikatakan adalah the highlight of our judicial system. Sistem kehakiman yang paling tinggi, world standard, at least sama dengan standard-standard yang dipamerkan oleh negara-negara yang lebih maju daripada kita di Commonwealth dan juga di dunia. Tapi dalam tahun 88 juga kita telah melihat di mana Lord President, iaitu Salleh Abbas sendiri, telah pun disingkirkan dan impeachment proses telah dijalankan. Dan beliau dan kalau tak salah saya lagi dua hakim Mahkamah Agung disingkirkan. Dan daripada itu juga kita lihat kes UMNO 11, di mana kita telah merayu bahawa UMNO tidak harus sebagai satu parti, tidak harus diharamkan, tetapi apa yang patut diharamkan ialah mesyuarat agung UMNO, bukan parti itu. Dan bila rayuan itu tiba di Mahkamah Agung, kita sudah jangka ini adalah satu perkara yang akan dimainkan daripada politik ke dalam badan kehakiman, dan benar dengan kepercayaan kita kalah dengan begitu teruk. Itu telah pun mengurangkan kepercayaan ramai daripada orang-orang kita. In fact, I think the whole country, seluruh negara yang
yang sudah hilang kepercayaan dengan sistem kehakiman kita. Itu tahun 88. 88. Daripada 88 hingga sekarang, dia macam pendulum. Dia turun naik dia punya kita punya kepercayaan kepada sistem kehakiman. Ada kadang-kala yang kita lihat dalam mungkin 1 tahun atau 2 tahun kita lihat sistem kehakiman itu semenjak 88 hingga sekarang agak amat baik, tetapi ia menyunam turun dalam keadaan yang berlainan sekali di dalam era-era yang lain hingga ke hari ini. Ke hari ini dengan keputusan yang kita dapati di dalam kes Datuk Seri Najib, sungguh pun saya adalah peguam pembela bagi Datuk Seri Najib. Memang dengan cara itu ataupun dengan itu kita mungkin buat sangkaan bahawa memang saya bias. Mungkin saya ada biasness tu, mungkin saya ada. Tetapi saya minta orang ramai cuba fikirkan satu perkara saja. Kita tak kisah sama ada seseorang itu salah atau tidak, tetapi yang harus kita fikirkan ialah cara-cara ia diadili. Sistem pembicaraan harus adil. Sebab merit sahaja bukan merupakan sistem kehakiman yang penuh. Proses bicara adalah mustahak. Kadang-kadang ianya lebih mustahak daripada sistem-sistem yang lain dalam sistem keadilan. Jadi bayangkan kalau kita ataupun anak-anak kita ataupun cucu kita pada satu hari disamakan tindakan seperti apa yang dia telah berlaku kepada Datuk Seri Najib dalam kes dadah, dalam kes bunuh, dalam kes rompak atau apa-apa kes pun. Bayangkan kalau anak kita, cucu kita didapati salah tanpa beliau didengari berkenaan dengan pembelaan beliau, sama ada dalam pembicaraan ataupun di rayuan di peringkat-peringkat yang tertentu. Kalau ini kita lihat dari segi objektif, jangan kita padamkan objektiviti itu dengan melihat ini Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib memang salah, daripada mula dia salah. Jadi it has been politicized. Jadi politicization ini telah terlampau mendalam, sehingga kan orang ramai dan juga banyak orang yang lain tidak dapat melihat sama ada Datuk Seri Najib ini benar-benar salah ataupun adakah beliau ini mendapati satu proses pengadilan yang adil, supaya kita tahu, kita puas hati yang dia ni betul-betul salah. Sekarang setakat ini oleh sebab peringkat yang paling tinggi, kes dia tu tidak didengari langsung. Yang memburukkan lagi ialah kes beliau tidak didengari sebab peguam baru yang represent Datuk Seri Najib ini telah mengatakan beliau tidak sedia sebab beribu-ribu dokumen, beribu-ribu muka surat yang beliau harus baca dan kaji. Jadi beliau belum lagi bersedia. Dan oleh sebab beliau tak bersedia, kes itu harus ditundakan pada tarikh yang lain. Tetapi apa yang berlaku ialah the opposite. Datuk Seri Najib yang peguam tak boleh buat submission. Hakim Mahkamah Persekutuan pula minta pendakwa raya membuat submission, membuat hujah-hujah. Jadi soalan yang saya nak tanyakan ini ialah, kenapa pendakwa raya diminta berhujah? Berhujah untuk apa? Sebab rayuan belum didengari. Jadi macam mana kita nak matikan rayuan dalam satu hujahan daripada pendakwa raya, walhal rayuan daripada orang yang didapati salah tu belum lagi dikemukakan. Jadi ini adalah double jeopardy. Satu, tidak memberikan beliau peluang untuk berhujah sebab masa tidak mencukupi. Kedua ialah dahlah tak dengar dia, kita dengar pula lawan dia untuk memburukkan dia lagi. Jadi ini amat mengejutkan. Tak pernah saya lihat dalam mana-mana sistem di dalam dunia ini, lebih-lebih lagi di dalam Commonwealth.